Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita masih lagi membincangkan tentang qada dan qadar. Masih lagi pada masalah ataupun persoalan amalan makhluk adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita nak bahaskan pada hari ini insya-Allah tentang dalil-dalil yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta bagi amalan makhluk, dan dalam masa yang sama makhluk adalah pembuat bagi amalannya. Macam telah kita sebutkan pada kelas yang lalu, Ahli Sunnah wal Jamaah mempunyai dalil yang begitu banyak dalam perkara ini, dan hakikatnya Ahli Sunnah wal Jamaah telah mengambil yang hak daripada setiap dalil yang dibawa oleh Qadariyah dan Jabriyah. Kerana hakikatnya dalil-dalil yang dibawa oleh Qadariyah daripada Al-Quran dan Sunnah yang mengisbatkan bahawa makhluk adalah pelaku dan pembuat perbuatannya sendiri, ini adalah benar. Manakala dalil-dalil Jabriyah yang mereka bawa daripada Quran dan Sunnah yang menunjukkan Allah adalah pencipta amalan makhluk juga adalah benar. Cumanya Qadariyah menyangka kalau kita dah kata makhluk itu melakukan amalan dirinya sendiri, maka melazimkan Allah bukan pencipta. Dan Jabriyah pula menyangka kalau dah kita kata Allah yang cipta, maka kita bukan pembuat. Jadi sangkaan yang ada pada Qadariyah dan Jabriyah itu yang salah. Dalil tidak salah. Ahli Sunnah wal Jamaah, kita tidak membuat spekulasi tentang dalil, kita mengikut dalil. Ya. Kita memahami dalil dengan kaedah kefahaman yang diterima oleh generasi as-salafus salih. Maka Ahli Sunnah wal Jamaah kata tidak ada kontradiksi di antara dua dalil ini. Kerana hakikatnya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta dan makhluk adalah pembuat. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah dalam matan teks Aqidah Al-Wasithiyah membawakan sepotong ayat Al-Quran yang menghimpunkan kesemua perkara ini. Iaitulah firman Allah Ta'ala, "Liman syaa'a minkum an yastaqim. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ." Dan firman Allah Ta'ala, وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ. Ayat yang pertama dalil yang pertama kita baca tadi di hujung surah At-Takwir, Allah Ta'ala mengatakan وَمَا تَشَاءُونَ, tidaklah kamu berkehendak. Liman syaa'a minkum an yastaqim, bagi sesiapa di kalangan kamu yang hendak istiqamah. Pada ayat ini Allah Ta'ala mengisbatkan bahawa makhluk ada masyiah, kehendak, dan ada perbuatan, yastaqim. Kemudian Allah Ta'ala kata, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ, dan tidaklah kamu berkehendak melainkan Allah lah jua yang berkehendak. Dialah Tuhan pencipta sekalian alam. Menunjukkan bahawa walaupun manusia ada kehendak untuk memilih, ada perbuatan, tetapi kehendak manusia ini tidak boleh mengatasi kehendak Allah. Semuanya dalam lingkungan kehendak Allah. Allah lah yang berkehendak supaya manusia memilih dan melakukan. Kerana dialah pencipta seluruh alam, termasuklah alam itu ialah pilihan kita, kehendak kita, perbuatan kita. Ini adalah alam. Maka Allah adalah Rabbul Alamin. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam surah As-Saffat, "Wallahu khalaqakum", Allah yang menciptakan kamu, batang tubuh kamu, "Wama ta'malun", dan apa yang kamu kerjakan, amalan kamu, perbuatan kamu. Maka sebagaimana Allah Ta'ala menciptakan kita, maka bila Allah Ta'ala ciptakan untuk kita mata, maka mata ini adalah mata kita, mulut kita, muka kita, tangan kita. Tetapi ia adalah ciptaan Allah, maka demikian juga pandangan mata kita, yang memandang ialah kita, tetapi yang mencipta pandangan itu ialah Allah Subhanahu wa ta'ala.
pendengaran kita, kita mendengar, yang mendengar itu adalah kita, tetapi pendengaran itu ialah ciptaan Allah. Kerana dia yang menciptakan segala fungsi yang ada. Dan kita dah sebut ahli sunnah wal jamaah berdalilkan dengan beberapa jenis dalil dalam perkara ini. Yang pertamanya ialah dalil-dalil akli, dalil-dalil rasional dan logik. Dan dalil rasional yang logik ini, seperti mana kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, dalatid dalailul yaqiniyatu ala anna kulla hadithin fallahu khaliquh wa fi'lul abdi min jumlatil hawadith wa kullu mumkinin yaqbalul wujuda wal adam fa in syaa Allahu kan wa in lam yasha' lam yakun wa fi'lul abdi min jumlatil mumkinat وذلك لأن العبد إذا فعل الفعل فنفس الفعل حادث بعد أن لم يكن فلا بد له من سبب وإذا قيل حدث بالإرادة فالإرادة أيضا حادثة فلا بد لها من سبب وإن شئت قلت الفعل ممكن فلا يترجح وجوده على عدمه إلا بمرجح وعلى طريقة بعضهم فلا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح وكون العبد فاعلا له حادث ممكن وكون العبد فاعلا له حادث ممكن فلا بد له من محدث مرجح ولا فرق في ذلك بين حادث وحادث والمرجح لوجود الممكن لابد أن يكون تاما مستلزما وجود الممكن وإلا فلو كان مع وجود المرجح يمكن وجود الفعل تارة وعدمه تارة أخرى لكان ممكنا بعد حصول المرجح يمكن وجوده وعدمه وحينئذ فلا يترجح وجوده على عدمه إلا بمرجح وهذا المرجح إما أن يكون تاما مستلزما وجود الفعل وإما أن يكون الفعل معه يمكن وجوده وعدمه فإن كان الثاني لزم ألا يوجد الفعل بحال ولزم التسلسل الباطل فعلم أن الفعل لا يوجد إلا إذا وجد مرجح تام يستلزم وجوده وذلك المرجح التام هو الداعي التام والقدرة. Nak terjemah panjang, istilah ilmu kalam pun banyak yang digunakan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, tetapi ana akan bagi khulasah fikrah. Nak baca teks itu mungkin lepas ini, rakaman ini mungkin akan ditonton oleh mereka yang ada kemahiran dan kemampuan untuk memahami, maka itu kita memberi input kepada mereka. Kesimpulannya ialah ahli sunnah wal jamaah kata perbuatan makhluk seperti makhluk dari sudut ianya dulu tidak ada kemudian ada, baharu. Ya. Dan kita dah kata setiap yang baharu, yang dulu tidak ada sekarang ada, mesti ada yang mewujudkan. Mesti ada sebab yang menjadikan dia ada. Ya. Kalau kita kata yang mewujudkan perbuatan makhluk ialah kehendak makhluk, masyiah makhluk, kita kata masyiah makhluk juga adalah baharu. Dulu makhluk tidak ada kehendak, dia tidak wujud. Jadi makhluk dan segala isi makhluk itu daripada anggota tubuh badannya, sifat dalamannya, kehendaknya, kemampuannya, semuanya adalah makhluk. Kalau dah begitu, maka perbuatan makhluk juga adalah makhluk. Makhluk kepada siapa? Makhluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana kalau kita kata makhluk sendiri yang cipta perbuatan dia, kita dapati perbuatan makhluk berhajat kepada sebab yang lain. Dan sebab itu juga kita dapati baharu. Dan dia perlukan kepada sebab yang lain. Dan sebab itu perlukan kepada sebab. Dan sebab perlukan kepada sebab. Dan seterusnya sehingga tidak berhenti. Dan ini adalah mustahil. Maka akhirnya kita kena stop sebab ini kepada pembuat yang bukan sama dengan makhluk tersebut. Iaitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang logik. Ya?
Analogi ini biasanya orang bagi macam ni. Kalau ada satu tentera di depan pegang pistol, tetapi dia diberi arahan jangan tembak sehingga kamu disuruh tembak oleh orang yang di belakang kamu. Orang yang belakang pula diberi arahan kamu jangan bagi arahan sehingga kamu diberi arahan oleh orang yang belakang kamu. Orang yang di belakang-belakang juga diberi arahan yang sama. Jangan tembak sampai diberi arahan oleh orang yang belakang kamu. Jikalau arahan ini berterusan kepada orang yang di belakang dan belakang lagi dan belakang lagi sehingga tidak ada kesudahan, kerana masing-masing perlukan arahan daripada yang di belakang, maka dia tidak akan berlaku tembakan. Bahkan pusingan itu akan balik kepada si penembak. Akhirnya di depan penembak juga akan ada orang yang orang itu kata diberi arahan kepadanya, jangan sampai kamu beri arahan menembak sehingga kamu disuruh tembak oleh orang yang belakang kamu. Yang mana orang itu ialah penembak tersebut. So dia akan pusing. Ini kita panggil tasalsul dan ad-daur yang mumtani'. Pusingan yang mustahil pada akal. Jadi mestilah arahan itu berakhir kepada satu pemberi arahan yang tidak berhajat kepada arahan yang lain. Yang dia sahaja yang perlu beri arahan. Yang mana kalau dia tidak perlu berhajat menunggu arahan orang lain, maka barulah dia boleh bagi arahan itu yang menyebabkan akhirnya tembakan itu akan dilepaskan. Walillahi ta'ala al-mathalul a'la. Kalaulah alam ini semuanya berhenti pada sebab. Kalau kita kata sebab yang menciptakan musababnya. Kenapa ada kebakaran? Ada api. Kenapa ada api? Ada oksigen. Kenapa ada oksigen? Ada sekian. Dia akan berterusan tanpa henti dan kita tidak akan puas. Sehinggalah dia kena berhenti kepada satu pencipta yang bukan daripada alam ini. Yang bukan daripada alam ini. Sebab itulah akal yang waras, akal yang logik tidak mungkin boleh menerima teori-teori yang merapu, yang mengarut macam teori Darwin, teori yang mengatakan bahawa manusia ni berubah daripada satu makhluk yang lain berubah daripada makhluk yang lain. Tetapi akhirnya makhluk yang awal sekali yang dikatakan itu mesti juga datang daripada makhluk yang lain. Ya. Dan akhirnya tidak akan ada kesudahan. Ya. Tidak ada kesudahan. Jadi hakikatnya akal memutuskan bahawa mestilah segala kejadian alam ini berhenti pada satu penyebab yang dia adalah penyebab tersendiri yang tidak berhajat kepada sebab yang lain. Dia adalah muathir mustaqil. Iaitulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi poinnya, kalau kita dah tahu bahawa perbuatan makhluk adalah hadithun, baharu, jadi yang dulunya tidak wujud kemudian ia wujud, maka dia berhajat kepada pencipta. Dan pencipta tidak boleh daripada jenis yang sama. Maka pencipta itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Kerana kalau kita kata pencipta itu ialah makhluk sendiri, makhluk juga adalah sejenis dengan perbuatannya, iaitulah dia adalah kedua-duanya hadithun, baharu wujud. Maka kita secara logik fitrah yang Tuhan bagi kepada kita, kita tahu bahawa segala yang baharu wujud ini mestilah diwujudkan oleh sesuatu yang lain yang tidak sama dengan benda tersebut. Dalil yang kedua, jenis yang kedua ialah dalil naqli. Dan dalil naqli kita dah bagi tadi. Ayat Al-Quranul Karim. Yang jelas memberitahu kepada kita bahawa Allah adalah pencipta. Allah Ta'ala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Dan maksud sesuatu di sini, segala sesuatu yang diciptakan.
segala sesuatu yang perlu kepada pencipta. Dan kita telah terbukti dengan logik akal kita tadi, logik fitrah, logik akal, bukan pandangan akal, logik akal. Kita kena bezakan. Kita berhujah dengan logik akal, bukan dengan pandangan akal, kesimpulan akal yang tertentu, bukan. Ahli kalam, bila dia kata akal, akalnya ialah kesimpulan dia sendiri, bukan akal fitrah. Ahli sunnah wal jamaah berhujah dengan fitrah, yang mana maklumat itu kita perolehi daripada ajaran Allah Ta'ala. Wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan manusia apa yang tidak ketahui. Allah yang bekalkan maklumat kepada kita. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Pengetahuan manusia juga akhirnya berhenti kepada al-muallim, pengajar yang tidak berhajat kepada pembelajaran, iaitu Allah Subhanahu wa taala yang ilmunya adalah daripada zatnya. Kalau kita kata daripada mana dia ni belajar? Dia belajar daripada kawan ni, B. B belajar daripada C. C belajar daripada D. D belajar daripada E sampai Z. Akhirnya Z. Z perlukan pengajar. Kalau kita kata Z juga diajar oleh sesuatu yang belajar daripada sesuatu yang lain, maka mustahil A akan ada ilmu. Z mesti belajar daripada pengajar yang tidak perlu belajar, iaitulah Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah amalan makhluk tidak boleh berterusan dengan makhluk juga. Dia mesti berhenti kepada pencipta makhluk. Jadi Allah Ta'ala, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dan sesuatu itu termasuklah amalan makhluk. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu lakukan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari sudut ini kita terbuktilah bahawa dari sudut dalil aqli dan naqli, Allah adalah pencipta amalan makhluk. Bahawa amalan makhluk adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Tetapi dalam masa yang sama ada juga dalil yang membuktikan bahawa makhluk adalah pembuat, pelaku hakiki perbuatannya. Makhluk adalah salah satu penyebab yang berperanan sebagai sebab untuk terhasilnya perbuatannya. Dan ini juga berdasarkan kepada sejumlah dalil yang juga balik kepada dua jenis, dalil fitrah dan dalil naqli. Kerana kita dapati setiap orang yang berakal boleh membezakan di antara pergerakan yang dia lakukan dengan pilihannya dengan perbuatan yang dia lakukan tanpa pilihannya. Jadi kalau tangan kita menggeletak kerana sakit, demam, itu bukan pilihan kita. Kita tak mengawal degupan jantung kita. Tetapi kita tahu ada perbuatan yang kita pilih dan kita sedar hakikat itu. Ini adalah pilihan aku, perbuatan yang aku pilih. Ya. Dan secara fitrahnya kita hanya memuji orang yang disuruh ataupun dilarang daripada sesuatu jikalau dia ada kemampuan untuk melakukan atau meninggalkan. Dia ada kemampuan untuk melakukan sesuatu, lalu kita suruh dia buat dan dia buat, barulah dipuji. Kita larang dia daripada buat sesuatu dan dia ada kemampuan untuk meninggalkan perkara yang kita larang, lalu dia langgar arahan larangan itu, maka dia dicela. Adapun orang yang dilarang daripada melakukan sesuatu, kemudian dia dipaksa tanpa ada kemampuan dan kehendak dia untuk buat, kemudian kita suruh dia buat,
atau kita suruh dia langgar perbuatan tersebut, ini tidak berhak mendapat pujian. Kita dapati Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang taat, mencela orang yang maksiat. Jadi jikalau makhluk tidak ada kesan pada amalan kelakuan mereka, apa makna Allah Taala suruh dan larang? Apa makna turunnya hukum hakam fiqh yang semuanya adalah khitabullah Ta'ala al-muta'alliq bi af'alil mukallaf, yang mana hukum syarak ditarifkan sebagai ucapan Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Kalau kita kata makhluk tidak ada kesan langsung, tidak ada perbuatan, tidak ada kehendak, tidak ada kemampuan, seperti akidah Jabriyah, maka kita akan membatalkan syariat. Tidak ada lagi hukum hakam Tuhan Azza wa Jalla, kerana makhluk tidak ada perbuatan. La fi'la lahu. Tidak ada perbuatan bagi mereka. Jadi ahli sunnah wal jamaah secara fitrahnya berkata, kita tahu secara fitrah bahawa manusia ada pilihan dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu perkara yang dalam kemampuan mereka. Jadi mereka ada kesan bagi perbuatan mereka, yang mana mereka berhak untuk dipuji atau dicela. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, الذي عليه السلف وأتباعهم وأئمة أهل السنة وجمهور أهل الإسلام المثبتون للقدر المخالفون للمعتزلة إثبات الأسباب، وأن قدرة العبد مع فعله لها تأثير كتأثير سائر الأسباب في مسبباتها، والله تعالى خلق الأسباب والمسببات، والأسباب ليست مستقلة بالمسببات، بل لا بد لها من أسباب أخرى تعاونها، ولها مع ذلك أضداد تمانعها، والمسبب لا يكون حتى يخلق الله جميع أسبابه ويدفع عنه أضداده المعارضة له، وهو سبحانه يخلق جميع ذلك بمشيئته وقدرته كما يخلق سائر المخلوقات. Kata Ibn Taimiyah, yang dipegang oleh seluruh ulama salaf dan pengikut mereka dan imam-imam ahli sunnah dan majoriti umat Islam yang mengisbatkan qada dan qadar, yang menyelisihi Mu'tazilah, ini bukan qadariyah pun tetapi ahli sunnah, adalah mereka mengisbatkan adanya sebab dalam alam ini dan hasil daripada sebab tersebut, dan bahawa kemampuan seorang hamba bersama perbuatannya ada kesan seperti kesan sebab-sebab yang lain juga pada musabbabnya. Dan Allah Ta'ala lah yang menciptakan sebab dan musabbab. Dan sebab-sebab itu tidak bersendirian dalam menghasilkan musabbabnya. Bahkan dia mesti ada sebab lain yang membantu dan mesti tidak ada yang menghalang kesan ataupun fungsi sebab tersebut untuk menghasilkan musabbab. Dan itu semua tidak akan berlaku sehingga Allah menciptakan semua sebab-sebab dan menghilangkan daripadanya segala yang menghalang daripada sebab itu berkesan. Dan Allah sahajalah yang menciptakan perkara itu dengan masyiah dan kehendaknya dan kemampuannya, seperti mana dia mencipta segala makhluk yang lain. Ya. Allah Ta'ala adalah al-mu'athir al-haqiqi al-mutlaq, yang tidak berhajat kepada lain daripada kudrat dan iradatnya dan masyiahnya. Adapun makhluk, untuk makhluk itu, macam kita dah sebut sebelum ini, untuk kita melihat, membuka mata ini sahaja, memerlukan banyak sebab-sebab. Tidak cukup sekadar kita mencelakkan mata. Yang dalam kawalan kita sebagai makhluk untuk melihat ialah kita membuka kelopak mata kita dan mengarahkan pandangan mata kita kepada satu arah. Tetapi untuk membolehkan objek terbentuk pada retina kita, ada banyak lagi sebab yang di luar daripada kawalan kita. So dari sudut itu, ahli sunnah wal jamaah sedar bahawa di situ ada dua hakikat. Yang pertama, makhluk memang ada kita kata apa, ada bahagian dalam perbuatannya. Kerana dia yang membuka matanya dengan pilihannya. Dia mencelakkan biji matanya dan dia memfokuskan pandangannya. Ini berlaku dengan kudrah dan iradah makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan. Tetapi ada banyak lagi sebab yang di luar daripada kemampuan makhluk yang menjadi syarat dan rukun asasi untuk membolehkan objek yang dilihat itu terbentuk dan
dicapai image-nya oleh mata. Seperti cahaya, ya, seperti pergerakan objek yang hendak dilihat. Kalau objek itu bergerak terlalu pantas, kita tak dapat melihatnya. Dia mesti ada tempat yang tetap untuk kita nampak. Ya. Jisimnya, jika ia terlalu halus sehingga dia tidak bagi memantulkan cahaya kepada mata kita, kita tidak boleh nampak. Dia mestilah objek yang dengan ukuran saiz yang tertentu yang membolehkan kita melihat. Ya. Berlaku pantulan cahaya. Jadi menceritakan tentang melihat sahaja, kita tahu di sana ada lagi kuasa lain yang menentukan untuk kita melihat, iaitulah Allah Subhanahu wa taala. So kita dapati tidak ada kontradik di antara hakikat bahawa perbuatan kita melihat adalah perbuatan kita, tapi dalam masa yang sama ianya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kata Ibn Hazm rahimahullahu taala, فلا فرق بين من كابر وجاهر فأنكر فعل المطبوع بطبعه وقال ليس هو فعله بل هو فعل الله تعالى فيه فقط، وبين آخر جاهر وكابر فأنكر فعل المختار باختياره وقال ليس هو فعله بل هو فعل الله تعالى فيه فقط، وكلا الأمرين محسوس بالحس معلوم بأول العقل وضرورته أنه فعل لما ظهر منه، ومعلوم كل ذلك بالبرهان الضروري أنه خلق الله تعالى في المطبوع وفي المختار. Tidak ada beza, kata Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala, di antara orang yang sengaja mengingkari perbuatan tabiat, nature, seperti api membakar, ais menyejukkan, angin meniup dan menghembus, air membasahkan. Ini adalah tabiat. Ya. Jadi ada golongan yang ingkar, iaitulah Jabriyah. Bagi mereka api tidak membakar, air tidak membasahkan, makanan tidak mengenyangkan. Bagi mereka yang melakukan perkara tersebut, semuanya adalah Allah Ta'ala secara direct, secara langsung. Dengan kata Ibn Hazm, tidak ada beza antara orang yang mengingkari perkara ini dengan orang yang mengingkari kemampuan memilih bagi pelaku yang melakukan dengan pilihan, iaitulah manusia dan haiwan yang melakukan sesuatu dengan pilihan mereka, dengan kehendak mereka. Kedua-dua perkara ini adalah perkara yang mahsus, yang boleh dicapai dengan panca indera, diketahui dengan akal yang awal, akal yang sejahtera, yang fitrah, ya, dan diketahui semua perkara itu dengan bukti, dalil, burhan, proof yang nyata, yang pasti bahawa Allah Ta'ala lah yang menciptakan, sama ada yang terhasil dengan tabiat seperti api, air, kesan-kesan mereka itu adalah ciptaan Allah, tetapi dalam masa yang sama api ada kesan dalam membakar, air ada kesan dalam membasahkan, pisau ada kesan dalam memotong dan sebagainya. Tidak ada kontradik. Pisau memotong, api membakar, air membasahkan, dengan ia juga adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kontradik juga di antara manusia melakukan amalannya dengan pilihannya dan dalam masa yang sama ianya juga adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. النوع الثاني, jenis kedua, dalil yang jenis kedua ialah dalil naqli. Banyak dalil naqli yang menunjukkan bahawa hamba itu adalah pembuat bagi perbuatannya, seperti mana firman Allah Ta'ala kita baca tadi, liman sya'a minkum an yastaqim. Allah Ta'ala kata, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ta'malun, kamu yang buat. Allah Ta'ala kata, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat. Jelas Allah Ta'ala mengisbatkan bagi manusia ada kudrah, ada kemampuan
ada ikhtiar, ada kehendak, ada pilihan untuk memilih. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Jadi manusia itu boleh memilih. Tetapi tentulah macam kita kata, mana pun dia pilih, dia memilih dengan kudrah dan iradah yang Allah Ta'ala ciptakan padanya, dan Allah yang memberikannya izin untuk memilih. Mana satu? Izin secara kauni. Izin secara kauni bukan syar'i. Nah. Jadi inilah dalil-dalil ahli sunnah wal jamaah berkenaan perkara ini. Berkenaan perkara ini yang menunjukkan akhirnya membawa kepada kesimpulan akidah kita bahawa amalan makhluk adalah berlaku dengan kudrah dan iradah makhluk yang berlaku dengan pilihan mereka. Bagi amalan-amalan yang mereka buat dengan pilihan mereka, itu adalah hakikat, itu adalah realiti. Tetapi realiti itu tidak menafikan satu lagi realiti dan tidak berkontradik langsung dengan realiti yang satu lagi, bahawa dalam masa yang sama ianya juga adalah khalqul lillahi ta'ala, ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. Ada soalan? Anda tak ingin nak masuk kepada dalil-dalil Mu'tazilah, Jabriyah apa semua ni, kita tak perlulah. Kita hanya ambil yang ahli sunnah wal jamaah. Naam. Jadi kalau tidak ada soalan, insya-Allah kita bercukupan sekadar itu dulu. Kerana kita akan sambung nanti, ada lagi bab-bab seterusnya ialah berkaitan dengan pelengkap pada tajuk pada bab qada dan qadar ini, iaitulah beberapa masalah syubhat-syubhat yang sering dibangkitkan atau ditimbulkan oleh golongan sama ada golongan qadariyah atau jabriyah ataupun golongan etis berkaitan dengan masalah qada dan qadar ini, insya-Allah taala, dan ini memerlukan satu sesi yang lebih panjang dan khusus. Maka kita berhenti sekadar itu dulu. Jadi kesimpulannya kita kata ahli sunnah wal jamaah dalam masalah a'malul ibad, maka kita kata a'malul ibad fi'lun lil 'abdi khalqun lillah. Perbuatan hamba secara hakikat memang hamba yang melakukannya. Hamba lah yang salat, hamba lah yang puasa, hamba lah yang bergerak, berjalan, melihat, mendengar, bercakap. Apabila manusia itu bercakap, memang dia yang bercakap. Apabila manusia itu melihat, memang dia yang melihat. Apabila dia mencuri, memang dia yang mencuri. Apabila dia merompak, dia yang merompak. Apabila dia berzina, dia yang berzina. Apabila dia salat, memang dia yang salat. Apabila dia berpuasa, memang dia yang berpuasa. Tetapi salatnya, puasanya, perbuatannya ini semua adalah masih lagi dalam taklukan kudrat dan iradat Allah subhanahu wa ta'ala, iaitulah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu tidak menafikan pilihan kita, dan disebabkan itulah kita bertanggungjawab atas perbuatan kita, kerana kita yang memilih. Walaupun Allah Ta'ala yang jadikan begitu, itu adalah kehendak Allah, hikmah Allah untuk dia menguji manusia. Tujuan Allah Ta'ala cipta kita untuk dia menguji. Ya, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami menciptakan manusia dalam ujian, dalam rintangan, dalam kesusahan, untuk diuji. Memang itu tujuan Allah Ta'ala ciptakan kita, untuk dia uji kita nak pilih mana yang baik, mana yang buruk. Adapun golongan qadariyah, dia hanya melihat dari satu sisi sahaja. Sisi makhluk ada perbuatan. Lalu dia menafikan Allah Ta'ala mencipta perbuatan makhluk. Jabriyah pula melihat dari sisi Allah Ta'ala mencipta, dan dia lupa makhluk ada perbuatan. Ahli sunnah wal jamaah menggabungkan kedua-duanya. Dalil masih, kerana dalil yang dibawa oleh qadariyah, kalau dibuang tafsiran qadariyah yang salah itu, dia adalah dalil yang sejahtera. Dalil jabriyah, kalau dibuang tafsiran jabriyah yang menyeleweng itu, dia adalah dalil yang sejahtera. Dan ahli sunnah wal jamaah, di antara kita punya manhaj kita,
ialah kita yakin tidak ada kontradik di antara dalil wahyu dengan wahyu, Al-Quran dengan Al-Quran, sunnah dengan sunnah, Al-Quran dengan sunnah. Al-Quran, sunnah, yakni wahyu dengan akal tidak mungkin bertembung. Dua hakikat, dua realiti. Tidak akan berlaku pertembungan. Kedua-duanya adalah sentiasa harmoni daripada awal. Kalaupun kita sangka ada pertembungan, itu sangkaan kita, kesilapan sangka kita. Ya? Maka Ahlussunnah wal Jamaah dengan itu mereka faham dan mereka tidak ada isu untuk beriman bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta amalan makhluk dan makhluk adalah pelaku amalannya yang dia perlu dipertanggungjawabkan dari segi dosa pahala, dan mereka beriman dengan penuh sejahtera bagi firman Allah, wallahu khalaqakum wama ta'malun liman syaa'a minkum an yastaqim wama tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Jadi kita keluar daripada kemelut yang begini dahsyat yang dibawa oleh golongan Qadariyah dan Jabriyah dengan sejahtera menerusi firman Allah Subhanahu wa taala. Kita menyerah diri kepada wahyu Allah, maka akal kita akan nampak kebenarannya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tidak ada sebarang persoalan, kita bercukupkan sekadar itu dulu pada pagi ini. Kita tangguhkan amal kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.